Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2. Ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, Amir Afiq bin Nurul Azmi di 1831076. Seterusnya Muhammad Muzani bin Muhammad Nasir di 1831123. Yang terakhir Fakrul Aiman bin Masni Syahrin di 183112228. Okey. Saya akan jelaskan tentang isi jenazah yang wajib dimandikan. Okey, saya akan terangkan maksud terus ya. Okey. Jenazah yang wajib dimandikan. Poin yang pertama, seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, ada tubuhnya. Ketiga, kematian bukan kerana mati syahid seperti peperangan membela Islam di zaman Nabi. Dan yang terakhir, yang keempat, bayi selama bukan bayi yang meninggalkan kerana keguguran. Okey, kita terus kepada isi yang kedua. Syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, sudah baligh. Yang keempat, berniat memandikan jenazah. Dan yang terakhir, mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah. Okey, terus lanjutkan kepada isi yang ketiga. Isi yang ketiga maksudnya terpercaya, amanah dan mampu menutupi aib dari jenazah. Kewajipan sebelum memandikan jenazah. Okey, yang pertama, memejamkan mata jenazah yang terbuka. Yang kedua, mendoakan jenazah. Yang ketiga, mengikat dagu jenazah. Dan yang keempat, yang terakhir, segera mempersiapkan makam. Okay, terus kepada isi yang keempat, orang yang berhak mengurusi jenazah. Okey, orang yang diwasiatkan dengan syarat, orang diwasiatkan bukan orang fasik atau ahli bidah. Okey, poinnya, yang pertama, ulama atau pemimpin agama. Yang kedua, orang tua dari jenazah tersebut. Yang ketiga, anak-anak si jenazah ke bawah. Yang keempat, keluarga terdekat. Dan yang kelima, kaum muslim. Okey, kita terus kepada isi yang kelima. Urutan orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki. Okey, yang pertama, laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga seperti kakak, adik, orang tua, anak laki-laki atau atuk. Yang kedua, isteri. Yang terakhir, laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan seperti tetangga perempuan yang masih mahram seperti anak perempuan. Okey, kita lanjutkan kepada poin yang keenam. Urutan orang yang berhak memandikan jenazah perempuan. Okey, poinnya, suami, kerana seorang suami berhak memandikan isterinya serta diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Okey, poin yang kedua, perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan seperti kakak, adik, orang tua, anak perempuan dan opah. Okey, poin yang terakhir, perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga seperti sepupu perempuan dan tetangga. Okey, kita lanjutkan kepada poin yang keenam. Lelaki yang masih mahram. Niatnya, contoh niatnya, niat memandikan jenazah lelaki. Nawaitu usadana. Maafkan saya. Kita teruskan kepada artinya. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajipan dari mayat lelaki. Ini kerana Allah Ta'ala. Okey, untuk niat memandikan jenazah perempuan. Saya
niat memandikan untuk memenuhi kewajipan dari mayat perempuan. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzani bin Muhammad Nasir, nombor metrik D183-11253. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan at-takfin ataupun pengkafanan. Al-awwal, al-kafnu huwa syai'u alladhi yalifu aw yaqti jasadul mutawaffa bishakli am yalzimu takfinul jassah biqit'ati qamash bayda'a bimujabis syari'atil islamiyah. Yang dimaksudkan dengan kafan adalah kafan bermaksud sesuatu yang membalut ataupun menutup badan jenazah yang telah meninggal dunia. Secara umumnya, mengkafankan jenazah dengan kain putih adalah dituntut di sisi syarak. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Albasu min thiyabikumul bayada fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Rawahu Abu Daud. Okey, maksud daripada hadis tersebut adalah pakailah dari pakaian kamu yang berwarna putih. Sesungguhnya ia merupakan pakaian terbaik kamu, dan kafankanlah orang yang meninggal dunia dari kalangan kamu dengan warna putih. Okey, seterusnya al-amaru bil kalimah fil hadis ila al-hukm as-sunnah. هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتدي ملابس غير بيضاء في كثير من المواقف لأن ضرورة. Okey, untuk bagi perkataan al-basu di dalam hadis tersebut membawa kepada ayat ataupun kata perintah yang membawa maksud kepada hukum sunat. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memakai pakaian-pakaian yang tidak berwarna putih dalam keadaan tertentu bagi menjelaskan keharusannya ataupun dalam keadaan darurat. Yajuz kafnul mar'ah bil harir lakin dhalika al makruh bainama binisbati lirijal haram yaktan fiha qamash bil harir. Maka dibolehkan untuk dikafankan bagi jenazah wanita menggunakan kain sutera, namun makruh hukumnya di sisi Islam. Manakala bagi jenazah lelaki haram dikafankan dengan menggunakan kain sutera. Okey, seterusnya syurut wajibul kafnu ataupun syarat wajib bagi kafan. Al-awwal, asy-syurutul wajibu 'alal kafnu ay yaqti kamilul jasadil mayyit biqit'ati qamash faqat, lakin as-sunnah bi thalathah qat'u lidzukur wa khamsah qat'u lil inath. Okey, syarat wajib bagi kafan adalah dengan menggunakan sehelai kain putih sahaja. Tetapi sunat menggunakan 3 helai kain bagi jenazah lelaki dan 5 helai kain bagi jenazah wanita. Athani fi halah adam wujud qit'ah qamash kafiyah takfi qit'atu qamash wahidah litakuna kafnan lil mutawaffa. Sekiranya tidak mencukupi 3 helai kain, maka memadailah dengan sekadar 1 helai kain sahaja untuk menjadi kain kafan kepada si mati. Qala al-Imam an-Nawawi aqala al-kafnu thawbu wa akmalihi lirijal thalatha wa fi qadaru thawbu al-wajib wajahan. Imam An-Nawawi telah berkata bahawa sekurang-kurangnya kain kafan adalah sehelai pakaian. Yang paling lengkap adalah 3 helai pakaian. Kadar pakaian yang wajib sebagai kain kafan ada 2 pada pandangan ulama. Yang pertama, ma yastirul awrah wa yakhtalifu bi ikhtilafi awratil mukfin fi dhukurah wal anwathah. Yang pertama,
Pakaian yang menutup aurat dan ia berbeza dengan perbezaan aurat individu yang dikafankan antara jenazah lelaki dan jenazah wanita. Yang kedua, ma yastiru jami'u badanihi ila ra'sil muharram wa wajhil muharramah. Bagi yang pendapat yang kedua, pakaian yang menutup kesemua tubuh badan jenazah melainkan kepada jenazah yang dalam keadaan berihram dan wajah jenazah perempuan yang dalam keadaan berihram. Ammal jathatil ihram fiha Makkah kana bil kafi bimalabisil ihram ba'dahu tasil kajasah ukhra wa lam yaghti ra'sihi wal kafnu laysa mu'tiran li'annahu ma zala alayhi ahkamul ihram wa yuqamu yawmal qiyamah bi qira'atil talbiyah. Adapun bagi mayat seseorang yang sedang mengerjakan ihram, maka dikafankan jenazah tersebut menggunakan pakaian ihramnya sendiri, tidak ditutupi kepalanya dan tidak diberikan wangi-wangian kerana masih berlaku atas ketentuan-ketentuan ihram, dan dia akan dibangunkan di hari kiamat dengan membaca at-talbiyah. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ighsuluhu bima'in wasadari wa kaffinuhu fi tawnihi wa la tuhannituhu wa la tujammiru ra'sihi fa inna Allah ta'ala sayab'athuhu yawmal qiyamah malbiyah." Hadis rawahul Bukhari. Maksud daripada hadis tersebut, mandikanlah jenazah orang yang ihram itu dengan air bidara dan kafankanlah ia dengan pakaian ihramnya sendiri, dan janganlah berikan ia kapur barus, serta jangan kamu tutup kepalanya kerana ia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengan membaca talbiyah. Seterusnya, hakul muslim ala akhihil mutawaffa. Hak bagi seorang muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia. A'ta kafana jayidan indama mata wa minha i'ta'a jayidul kafnu kattali. Antara hak seorang muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia adalah memberikan pakaian kafan yang terbaik ketika seseorang muslim itu meninggal dunia. Antara memberi pakaian kafan yang terbaik adalah al-kafnu al-jassah wafqu ahkamu syariatil islamiyah, mengkafankan jenazah mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua, an yakunul kafnu abyad, memakaikan jenazah dengan kain yang berwarna putih. Yang ketiga, an yakuna tahiran wa raihan, memberikan pakaian kafan yang suci dan wangi. Seterusnya, ma'datul kafnu alal mayyit, ataupun alat untuk mengkafankan jenazah. Al-awwal qamashu abyad, ataupun kain putih yang bersih. Yang kedua, maqsun, ataupun gunting. Ketiga, qatnun, kapas. Keempat, khashbul as-sandl, ataupun cendana. Yang kelima, kapur. Yang keenam, air mawar. Dan yang ketujuh, wangi-wangian. Yang ke-8, tikar. Berikut adalah alat untuk mengkafankan jenazah. Seterusnya, al-isti'dad lil kafni, ataupun tata cara pengkafanan. Yang pertama, qat'atu qamash bayda'a ala tawlul jathah wa aktharu min wahid qadam as-sittah biwasatil kalla tarfi ar-ra'si wal qadimin. Tata cara pengkafanan jenazah yang pertama adalah dengan memotongkan kain putih sepanjang mayat dan lebihkan 1 kaki ataupun 6 inci di kedua-dua hujung kepala dan kaki. Yang kedua, al-qamashul abyad al-wajib tibaqah wahidah faqat, lakin ahammu idza kanat 3 tabaqah li jathah adh-dhukur
وخمسة طبقة لجثات الإناث. Kain putih yang wajib hanya selapis sahaja, tetapi lebih utama jika 3 lapis bagi mayat lelaki dan 5 lapis bagi mayat wanita. Seterusnya yang ketiga, binisbati lijathah ar-rijal sunnah isna qamisaha ghairu mukhid wa amamati lil jasah. Adapun bagi jenazah lelaki disunatkan membuat baju, iaitu baju yang tidak berjahit dan serban bagi jenazah lelaki. Seterusnya yang keempat, bainama binisbati lijassatil inas yatim murtida ghairu muqid. Sementara bagi jenazah wanita dipakaikan telekung yang tidak berjahit. Seterusnya, tamzuqul qamash abyad minal janibain bi'ardi wahid biwasah litashkil sittah khuyut min hablil tajlid. Maksudnya kain-kain itu dikoyakkan di kedua-dua tepi dengan lebar 1 inci untuk menjadi 6 utas tali pengikat. Unshurul hasirah da' qabsah khuyut min jabalul lirribat al-jassah. Hamparkan tikar, letakkan 5 utas tali yang telah dikoyak di kedua-dua tepi tadi sebagai pengikat kepada jenazah. Iaitu yang pertama, al-hablu fi nihayatir ra'si, tali di bahagian hujung kepala. Yang kedua, al-hablu fi nihayatis sadri, tali di bahagian hujung dada. Yang ketiga, al-hablu fil khasar, tali di bahagian pinggang. Yang keempat, al-hablu fil rukbah, tali di bahagian lutut. Dan yang terakhir, al-hablu fi nihayatis saqin, ataupun tali di bahagian hujung kaki. Seterusnya, unshuru at-tibqah al-ula minal kafnu al-habal, hamparkan di atas tali tersebut kain kafan lapisan yang pertama. ثم انشروا الطبقة الثانية من القماش فوق الطبقة الأولى. Kemudian hamparkan lapisan kain yang kedua di atas lapisan yang pertama tadi. Ba'da dhalik insharul tibqah al-thalithah fawqa tibqah al-thaniyah. Setelah itu hamparkan lapisan yang ketiga di atas lapisan yang kedua. فوق هذه الطبقة الثالثة من القماش انشر القطن على طول الجزء الخلفي من الجثة وفقا للقياسات التي ثم إجراؤها من قاعدة الأنوق إلى الخلف. Di atas lapisan kain yang ketiga ini dihamparkan kapas sepanjang bahagian belakang mayat mengikut sukatan yang telah dibuat, mulai dari pangkal leher hingga ke punggungnya. Seterusnya, yarishul kafur alal qatnu kulluhu, tabur serbuk kapur barus di atas semua kapas. Thumma yatimmu til qamash wala fihi bisat wa wada'ihi janiban athna'a intazar ghasalul jassah. Yang terakhir, letak kain dilipatkan, digulungkan bersama tikar dan diletakkan ke tepi sementara menunggu mayat selesai dimandikan dan dikafankan. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fakhrul Aiman bin Masni Syahril. Ar-Raqmu Syakhsiyah di 183-11228. InsyaAllah في هذا اليوم في الموضوع الصلاة على الميت, salat ke atas mayat ataupun as-salatu ala al-janazah, salat ke atas jenazah. Al-awwal arkanus salatu jenazah, iaitu rukun-rukun salat jenazah. Rukun-rukun solat jenazah terbahagi kepada 3. Al-awwal an-niyah, iaitu niat. Iaitu contoh niat, sahaja aku solat jenazah fardu kifayah 4 kali takbir
kerana Allah Ta'ala. Solat jenazah ini mempunyai 1 rakaat yang diikuti dengan 4 takbir. Dan seterusnya, Athani qum min huwa qadir, iaitu berdiri bagi orang yang mampu. Digalakkan untuk kita berdiri untuk solat jenazah. Athalith iaitu 4 marrat takbir, hadha huwa, iaitu 4 kali takbir dan diikuti dengan bacaan. Setiap kali takbir akan diikuti dengan bacaan, iaitu takbirul awal, iaitu takbir yang pertama kita baca Iqra'ul Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Al-Thani, takbirul Thani, salawatu ala Nabi, iaitu salawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Dan seterusnya takbirus thalith, iaitu takbir yang ketiga, iaitu doa alal mayyit, iaitu kita berdoa kepada mayat ataupun jenazah. Contoh di sini iaitu doa yang selalu dibaca, iaitu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Hum tu merujuk kepada jamak, iaitu ramai. Sekiranya jenazah ramai, kita guna hum. Kalau ia adalah seorang lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan sekiranya seorang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan diakhiri dengan takbir yang keempat. Dan seterusnya bagi salam. Seusai sahaja takbir yang keempat, terus beri salam, InsyaAllah. Dan seterusnya adalah mawaqi'ul imam wal mayyit, iaitu kedudukan imam dan jenazah. Jadi yang pertama, bagi jenazah lelaki, al-mayyitu rajul ar-ra'su ila al-yasar al-imamu wa amamu kal-kahni fi saf ar-ra'sul mayyit, iaitu bagi jenazah lelaki, bagi jenazah lelaki, kepala hendaklah berada di sebelah kiri imam. Dan bagi imam pula, kedudukannya bertentangan dengan kepala jenazah lelaki. Jadi di sini kepala jenazah lelaki hendaklah berada di sebelah kiri imam. Dan imam pula kedudukannya hendaklah bertentangan dengan kepala jenazah lelaki. Dan seterusnya, al-mayyitun nisa, ar-ra'sul mayyit, al-ra'sul mayyitun nisa, yamin ilal imam wa amamu kahni wasitul mayyitin nisa. Ini bagi jenazah perempuan, kepalanya hendaklah di sebelah kanan imam dan kedudukan imam pula berada di bahagian pinggang jenazah perempuan. Okey. Yang seterusnya berkenaan dengan al-dafnu al-mayyit, iaitu saf solat jenazah. Saf solat jenazah hendaklah thalathata saf ala al-aqal bitakwin ala al-thanith jama'atu as-sunnah. Di sini sunat untuk kita membentuk 3 saf dan meluruskannya. Sekurang-kurangnya setiap saf tu terdiri daripada 2 orang. Sunat. Jika ramai, tak apa. Jika ramai, buat je macam biasa. Rapat-rapatkan saf. Dan seterusnya, cara kebumikan jenazah, dafnul mayyit. Yang pertama, tariqatu dafnil mayyit, iaitu cara kita nak kebumikan jenazah. Di sini al-hadaf, iaitu tujuan kita untuk mengkebumikan jenazah ialah
untuk menjaga keselamatan maruah dan kehormatan jenazah. Al-hafazu ala salamatu wa karamatul rafat. Dan seterusnya, waktu dafnil mayit. Waktu kita ke bumi mayat ataupun jenazah, iaitu di sini yajibu an yatimu dhalika fi ayyi waqti. Lakin yakrahu indama tashriq syams wa waqtu al-zahirah wal ghurub. Iaitu di sini waktu ke bumi adalah harus dilakukan bila-bila. Tetapi dijadi makruh ketika terbit matahari tepat di waktu syuruk dan terbenam matahari. Dan seterusnya, hukum al-hukmu fil babil mayyit. Hukum dalam bab jenazah, iaitu al-awwal yajib, iaitu harus dafnu adatu jasasu hafratu dafnu wahidah, iaitu harus menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat. Al-thani al-khitan yatrakul muqabbaratu li syabra wahid faqat, iaitu sunat meninggikan tanah perkuburan sekadar sejengkal. Dan al-thalith al-khitan ya'maqul qabr litajannabu ar-raihah, iaitu sunat juga mendalamkan kubur bagi elak bau dan binatang buas. Dan al-akhar wajib menghadapkan, iaitu wajib menghadapkan muka jenazah dalam liang lahat ke arah kiblat. Dan di sini ada sedikit tambahan, iaitu menziarahi orang yang mati adalah sunat. Dan antara adab-adab al-adabu ziarah ialah yang pertama, al-awwal, ucap takziah. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, tidak berbual kosong ketika dikubur. Dan yang keempat adalah kita mengiringi jenazah ke kubur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.